Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okey, so berjumpa lagi dengan cikgu pada video kali ini. Masih lagi dalam bab 1 iaitu mikroorganisma. Tapi hari ini cikgu nak cover berkenaan dengan 1.3, pencegahan dan rawatan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Okey, so macam biasa, siapa yang belum subscribe boleh subscribe channel cikgu. Dan siapa yang suka boleh share video ni pada kawan-kawan. Okey, mana tahu membantu dia orang untuk study kan. Okey, jomlah kita tengok apa yang ada dalam tajuk ni. Okey, dalam tajuk ni kamu akan diperkenalkan dengan satu istilah namanya patogen. So apakah patogen? Patogen adalah mikroorganisma yang boleh menyebabkan penyakit. Okey, sebelum ni kita belajar kegunaan kebaikan mikroorganisma. Tapi kali ni kita nak bincangkan the negative side of mikroorganisma, iaitu patogen. Patogen adalah mikroorganisma yang boleh menyebabkan penyakit. So penyakit ni sebenarnya dapat dihalang menggunakan satu teknik yang kita panggil teknik aseptik. So ini adalah gambar, cikgu ada bagi sikit gambar berkenaan dengan mikroorganisma dan penyakit-penyakit yang boleh dibawa oleh mikroorganisma tersebut. Okey, next. Teknik aseptik. Apa itu teknik aseptik? Okey, teknik aseptik ni merujuk kepada prosedur kesihatan yang dijalankan untuk menghalang jangkitan patogen atau menyingkirkan patogen yang sudah ada. Menghalang atau menyingkirkan patogen. Okey. So, terdapat 5 cara ataupun 5 jenis teknik aseptik ni yang boleh kita lakukan. Okey, yang pertama, you boleh lakukan pensterilan, boleh pendidihan, boleh menggunakan teknik antiseptik, boleh gunakan disinfektan dan boleh gunakan sinaran. So jangan risau, cikgu akan cover kelima-lima teknik ni dengan syarat dengar elok-elok dengan teliti. Okey, jom tengok. Okey, teknik aseptik yang pertama adalah pensterilan ya. So apakah maksud pensterilan? Okey, pensterilan bermaksud proses membunuh atau menyingkirkan mikroorganisma daripada sesuatu objek atau persekitaran. Ada 5 cara macam mana kita boleh lakukan pensterilan ni. Yang pertama, haba, dengan cara haba. Contoh, mensteril alat pembedahan menggunakan autoclave. Itu cara haba. Okey. Cara yang kedua, menggunakan bahan kimia. Contoh, cuci tangan guna sabun. Sabun is bahan kimia. So, bahan kimia ni boleh digunakan untuk menyingkirkan mikroorganisma, aka teknik pensterilan. Okey. Yang ketiga, nak sterilkan bilik ataupun bahan, boleh gunakan sinaran. Contoh, menghalang pembiakan mikroorganisma menggunakan sinar ultraviolet ataupun sinar UV. Okey, ultra ungu ya. Next, yang keempat, menggunakan tekanan yang tinggi. Contoh, menghalang pembiakan kulat pada piring Petri dengan menggunakan periuk tekanan. Okey. Periuk tekanan pun boleh guna untuk mensterilkan bahan. So nampak kan kat rumah ada pressure cooker tu. Tapi janganlah guna lah kan pressure cooker kat rumah kan. Nanti kan tak pasal-pasal. Pinggan terbang, mangkuk terbang. Okey, cikgu tak tanggung Okey. So next, kita boleh gunakan penapis juga, okey, untuk menyingkirkan mikroorganisma. Tapi penapis ni bukan penapis yang biasa Okey, contoh ada gambar dekat sini. Picagari ni disambungkan dengan penapis mikron, kita panggil Sebab penapis mikron ni dia boleh menapis mikroorganisma, contohnya alga daripada larutan cecair. Selalunya penapis ni kita gunakan untuk tapis cecair lah kan. Okey. Okey, so tu teknik pertama, pensterilan. Ada 5 cara macam mana: haba, bahan kimia, sinaran, tekanan tinggi dan juga penapis. Okey, next kita pergi yang kedua, iaitu pendidihan. Okey, ini biasa. Ini biasa. Hari-hari kita tengok Pendidihan air pada suhu 100 darjah Celsius selalunya digunakan untuk membunuh mikroorganisma pada objek kegunaan harian. Contohnya, nak bunuh mikroorganisma pada botol susu. Selepas cuci botol susu tu baru kita didihkan. Janganlah botol susu yang masih ada kerak-kerak susu tu pergi didih pula. Cuci dulu botol susu ataupun tak kira lah gelas ke. Kalau rasa nak gunakan teknik pendidihan boleh.
So gelas-gelas tahan haba lah, gelas-gelas besi, gelas kaca tu. So kita nak sterilkan. Kalau rasa tak yakin, lepas basuh tu didihkan dia. Okey. Ataupun boleh didihkan jarum suntikan. Okey, ni selalu doktor, klinik dan sebagainya. Dan juga peralatan doktor gigi. Okey, gunakan teknik pendidihan. Okey, next. Gunakan teknik antiseptik. Okey, so apakah antiseptik? Antiseptik merupakan bahan kimia yang dapat disapukan pada permukaan kulit manusia atau luka untuk mencegah jangkitan patogen. Disapukan pada kulit. So apakah contoh-contoh antiseptik? Okey, kita ada acrylflavin, iaitu ubat kuning, ubat biasa yang kita guna kalau luka. Okey, taruh ubat kuning ataupun nama saintifiknya acrylflavin, nama sainsnya. Kita ada proflavin, kita ada povidone, ada alkohol isopropyl 70% ataupun singkatannya IPA. So, sesetengah antiseptik seperti acrylflavin dan povidone dapat membunuh mikroorganisma. Dia sapu je kat kulit, insya-Allah insya-Allah, doa sikit. So, insya-Allah dapat menghalang mikroorganisma. Antiseptik seperti proflavin menyekat atau menghalang pertumbuhan mikroorganisma. Alkohol isopropyl 70% dapat digunakan sebagai antiseptik dan juga ejen pensterilan. So, lain ubat, lain kegunaan. Okey, but then dia adalah salah satu teknik, iaitu teknik antiseptik. Okey, menggunakan antiseptik yang disapu pada kulit. Okey. Next iaitu penggunaan disinfektan. Okey, apakah disinfektan? Disinfektan merupakan bahan kimia yang digunakan pada benda bukan hidup. Kalau tadi antiseptik tu kita guna dekat kulit manusia, pada benda hidup. Tapi kalau disinfektan ni pada benda bukan hidup, contohnya cadar, tandas, kolam renang, lantai, dapur, kalau nak siling pun boleh. Okey, dalam kereta pun boleh kan. Okey. Tujuannya untuk membunuh mikroorganisma, terutamanya patogen. Disinfektan tidak sesuai digunakan pada kulit atau luka. Contoh disinfektan ada bahan peluntur, hidrogen peroksida, kecai klorin dan sebagainya. Okey, so itu adalah penggunaan disinfektan. Tidak sesuai pada kulit, hanya pada benda bukan hidup. Okey, next. Last untuk teknik aseptik, iaitu penggunaan sinaran. Okey. Sinaran mengayon seperti sinar ultraungu ataupun sinar UV, sinar X dan sinar gamma dapat digunakan untuk membunuh mikroorganisma. Sinaran-sinaran ini menembusi ke dalam sel mikroorganisma dan memusnahkannya. Contoh, sinar ultraungu ataupun sinar UV digunakan untuk membunuh mikroorganisma di dalam bilik bedah. So, that is special about sinaran. Okey, so dah cover ke-5 teknik aseptik. Simple, senang je. Kita ada pensterilan, pendidihan, penggunaan antiseptik, penggunaan disinfektan dan juga penggunaan sinaran. Okey. Kita tengok pula antibiotik. Ni ubat yang famous ni. Antibiotik ni. So apa sebenarnya antibiotik? Okey, antibiotik ni sebenarnya ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh bakteria. Ingat, hanya untuk merawat jangkitan disebabkan oleh bakteria. Tidak berkesan untuk merawat jangkitan virus seperti demam biasa, selesema dan batuk. So semua penyakit-penyakit yang demam biasa, selesema dan batuk ni adalah sebenarnya virus, daripada virus. So, antibiotik confirm dah tak sesuai sebab antibiotik hanya untuk jangkitan bakteria. Okay. So, ada satu istilah yang kamu perlu tahu iaitu kerintangan antibiotik. Kerintangan antibiotik ni terjadi apabila antibiotik tu dah hilang upaya ataupun dia dah tak mampu untuk membunuh bakteria. Uish, bahaya juga macam tu kan. Maknanya ubat pun dah tak mampu nak bunuh bakteria. Kenapa boleh jadi macam tu? Kenapa boleh jadi kerintangan antibiotik ni? Okey, ada beberapa punca yang boleh menyebabkan kerintangan antibiotik ni. Yang pertama, apabila kita menggunakan antibiotik tu secara berlebihan. Itu yang pertama. Banyak sangat. Orang suruh makan sampai habis tu je, dia sampai 3 botol begitulah kan. Tak boleh lah tak boleh, melebihi dos. So tu tak betul lah. Okey, yang kedua,
penggunaan antibiotik yang tidak tepat dengan penyakit yang dihadapi, sebagai contoh tadi, demam biasa, batuk, tapi minta juga ubat antibiotik. Tak boleh tak boleh, sebab demam biasa, sesama itu disebabkan oleh virus. Tapi antibiotik is just for penyakit yang disebabkan oleh bakteria. So tak tepat lah, tak tepat. Dan faktor yang ketiga, punca yang ketiga, tidak mengambil antibiotik dalam tempoh yang ditetapkan. Patutnya kena habiskan dalam jangka masa seminggu, tapi dalam 2 hari dah tak makan dah. So itu salah satu punca yang menyebabkan kerentanan antibiotik. Okay, next. Ada beberapa jenis penyakit berjangkit, dan hari ni cikgu nak share macam mana kaedah merawat dan punca penyakit tersebut. So contoh penyakit berjangkit yang pertama adalah pneumonia. Okay, kalau tengok kat gambar ni gambar tulang rangka. Sebenarnya ini adalah view kepada peparu. Pneumonia ni adalah satu penyakit di mana terdapat jangkitan bakteria pada paru-paru dia. So paru-paru dia tak boleh menjalankan fungsi dengan baik disebabkan oleh jangkitan itu. Kenapa punca dia? Punca dia disebabkan oleh jenis bakteria nama dia Streptococcus pneumoniae. Dan macam mana nak merawat penyakit ni kalau seseorang itu ada pneumonia? Okey, kita boleh menggunakan antibiotik penicillin. Antibiotik penicillin. Okey, ni contoh gambar antibiotik penicillin. Okey, next. Penyakit yang seterusnya, penyakit berjangkit adalah athlete foot. Athlete foot, rasa gatal-gatal pada kaki dan sebagainya. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh sejenis fungi Trichophyton rubrum. Okey, dan macam mana cara nak merawat athlete foot ni? Okey, menggunakan antifungal clotrimazole. Clotrimazole. So ini ubat dia. Ini ubat krim, sapu pada kawasan yang terlibat. Okey, next. Penyakit berjangkit yang seterusnya adalah penyakit kayap. So be careful, penyakit kayap adalah penyakit yang berjangkit. Macam mana boleh jadi penyakit, apa puncanya berlakunya penyakit kayap ni? Disebabkan oleh virus varicella zoster. So macam mana nak merawatnya? Menggunakan antiviral. Okey, acyclovir, acyclovir. So ni antara penyakit, punca dan juga rawatan yang di cover dalam topik 1.3 ni. So kalau apa-apa masalah, kalau nak tanya, boleh komen dekat ruangan komen. Dan kalau tak faham juga, boleh ulang berkali video cikgu sampai kamu faham, insyaAllah. InsyaAllah boleh faham, insyaAllah. Okay, so nampaknya sampai sini saja video cikgu untuk kali ni. InsyaAllah untuk next cikgu akan buat video dalam tajuk yang lain. Okay lah guys, so happy study, selamat menjawab peperiksaan kalau ada yang menjawab peperiksaan. So bye bye, Assalamualaikum.